Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pertemuan yang kali ini. InsyaAllah kita akan membicarakan sebuah tajuk berkenaan dengan zakat, iaitu zakat perniagaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, zakat ni sebenarnya tuan-tuan ada banyak jenis. Bukan cuma zakat fitrah je. Ada zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat ternakan, zakat emas, banyak lagi. Jadinya tuan-tuan, pada kali ini kita akan membicarakan sebuah tajuk yang khusus, iaitu zakat perniagaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali, mari kita tahu apa itu zakat perniagaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zakat perniagaan itu ialah satu zakat yang wajib dikeluarkan daripada harta perniagaan, sama ada ia melibatkan barangan ataupun perkhidmatan. Baik tuan-tuan, saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahawasanya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah, yakni zakat, ke atas barang-barang yang kami sediakan untuk dijual. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, daripada hadis itu kita faham bahawa apabila seseorang itu berniaga, maka diwajibkan ke atasnya untuk mengeluarkan zakat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua peniaga itu wajib mengeluarkan zakat. Cumanya para peniaga yang telah memenuhi syarat-syarat yang mewajibkan dia untuk mengeluarkan zakat perniagaan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadinya bagaimana kita nak mentafsirkan zakat perniagaan ni? Okay. Ada satu pendapat daripada Maimun bin Mihran yang mengatakan bahawa apabila sudah tibanya waktu untuk kamu mengeluarkan zakat, maka hitunglah wang yang ada padamu. Kemudian bagi barangannya pula, nilailah ia dengan mata wang. Kemudian setiap pelanggan, setiap penghutang yang berhutang denganmu, yang mana yang kita mampu untuk mengutip kembali hutang tu, kiralah ia. Kalau tak ada yang berhutang dengan kita, alhamdulillah lah. Okey. Dan tolaklah semua hutangmu. Hutang yang maksud saya di sini tuan-tuan, sebagai contoh, tuan-tuan sebagai peniaga ada berhutang dengan pembekal. Jadi tuan-tuan tolak siap-siap jumlah hutang tuan-tuan dengan pembekal tu. Jadi baki daripada pendapatan tuan-tuan itu, itulah yang perlu dikeluarkan zakat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi apa syarat yang mewajibkan para peniaga ni tuan-tuan untuk mengeluarkan zakat perniagaan? Baik, syarat yang pertama tuan-tuan, perlulah seorang Muslim. Jadi kalau peniaga itu bukan Muslim, tak perlulah dia mengeluarkan zakat. Jadi ada satu persoalan tuan-tuan, bagaimana kalau satu perniagaan itu berkongsi antara seorang Muslim dan bukan Muslim? Jadinya hanya keuntungan dari pemilikan untuk Muslim tersebut sahaja perlu dikeluarkan zakat. Contohnya 70% keuntungan daripada perniagaan itu milik Muslim tersebut. Jadinya cuma dari 70% itu sahaja perlu dikeluarkan zakatnya. Baik, syarat yang kedua pula ialah pemilikan. Maksudnya di sini pemilikan perniagaan itu milik tuan-puan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan memiliki pemilikan yang sempurna untuk ke atas perniagaan tuan-tuan tersebut. Baik tuan-tuan, syarat yang seterusnya ialah cukup nisab. Cukup nisab ni tuan-tuan, maksudnya kita perlu ikut pada kadar minimum bersamaan 85 gram emas semasa. Baik, syarat yang seterusnya ialah cukup haul. Cukup haul ni tuan-tuan, maksudnya cukup setahun tempoh masa kita berniaga. Kalau tuan-tuan baru mulakan perniagaan minggu lepas ke, bulan lepas ke, tuan-tuan tak perlulah risau untuk keluarkan zakat perniagaan. Jadi syarat yang seterusnya pula ialah
niat tuan-tuan dan puan-puan menjalankan perniagaan tu. Untuk niat ni perlulah bersama dengan amalan. Maksudnya niat tu tuan-tuan niatlah tuan-tuan nak berniaga, dan amalan pula maksudnya tuan-tuan menjalankan perniagaan tu. Niat tuan-tuan perlulah berniat seperti mau menjalankan perniagaan kerana Allah. Jadi seterusnya tuan-tuan, syarat yang terakhir pula ialah barang perniagaan tersebut ataupun perniagaan itu sendiri perlulah perniagaan yang halal. Maksudnya kalau perniagaan itu melibatkan, contohnya zat perniagaan itu sendiri yang haram, seperti melibatkan unsur babi atau anjing, atau perniagaan yang melibatkan arak, melibatkan barang yang haram lah. Jadi maksudnya perniagaan itu tidak perlu keluarkan zakat perniagaan. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit pencerahan tentang cukup nisab ni tuan-tuan. Katakanlah, kan saya cakap tadi nilai nisab tu kita perlu ikut kadar minima sebanyak 85 gram emas semasa. Sebagai contoh saya bagi di sini. Contohlah nilai emas 1 gram pada hari ini bersamaan dengan RM250. Jadi tuan-tuan, RM250 itu tuan-tuan perlu darabkan dengan 85 gram emas semasa. 85 gram emas. Jadinya 250 darab 85 bersamaan dengan RM21,250. Jadi tuan-tuan, apabila perniagaan tuan-tuan cukup selama setahun dan pendapatan bersih tuan-tuan telah ditolak dengan hutang, tuan-tuan dah kutip hutang daripada pelanggan yang berhutang dengan tuan-tuan ke, kemudian nilai bersih tuan-tuan dapat lebih dari RM21,250 tu, jadinya tuan-tuan perlulah keluarkan zakat sebanyak 2.5% sahaja daripada nilai keuntungan tuan-tuan tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam ni agama yang rahmah. Jadinya dengan mengeluarkan zakat, insya-Allah dapat mendidik hati tuan-tuan untuk menjadi seorang hamba yang sentiasa bersyukur dan berkongsi harta dengan orang-orang yang memerlukan. Orang-orang yang memerlukan di sini tuan-tuan, maksud saya tidak lain tak bukan ialah golongan asnaf. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harapkan sedikit pencerahan daripada saya tadi dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak tentang pengetahuan iaitu zakat perniagaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.